Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi yang saya muliakan, semati dikasihi Sahibul Bait Al-Umar Sekalian, berwang kita untuk melaksanakan program malam ini. Ustazah Nuridah, Haji Andia Yusuf, bekas Presiden PAS Pusat. Saya di bypass dulu ni, dipindah di sini ni, mereka anak didik. Saya nak anak Yusuf Karawang. Pada keseluruhan staf independen, mereka kawasan, mereka MTD, mereka ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, murid-murid, penyokong-penyokong, dan sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam ini. Walaupun tuan-tuan dapat mendengar dah begitu ramai penceramah-penceramah yang telah menjelaskan apakah tindakan yang perlu dibuat bagi menghadapi pilihan raya yang ke-13 pada tanggal 5 hari bulan 5 2013. Hadirin dan hadirat sekalian, hadirin hadirat, saya ingin menjelaskan kerana dalam masa tempoh terhad ini. Yang pertama sekali, apabila kita dengar Datuk Presiden PAS Tengku Haji Abdul Hadi Awang Puncak dan sering menyatakan dalam mutakhir ini, dan seruannya kembalikan kuasa rakyat. Saya dah cakap benda yang sama di saudara tu. Kita mesti kembalikan kuasa rakyat. Dan kita sebagai pengundi, sebagai rakyat dalam sebuah negara yang melaksanakan dasar demokrasi dalam penentuan pentadbiran kerajaan, menandakan rakyat lah yang menentukan hak dia. Dia ada hak, dia ada kuasa untuk meletak sesiapa sahaja bagi mengurus dan mentadbir kerajaan. Maka rakyat ada hak untuk menentukan dasar pemerintah ini cara nasionalis. Rakyat juga ada hak cara sosialis. Rakyat juga ada hak cara kapitalis. Dan begitu juga dalam cara kaedah Islam untuk melaksanakan pentadbiran pun di atas kepala rakyatlah dia pilih. Tapi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, dalam tempoh hingga ke hari ini lebih 50 tahun bermula
rakyat dapat sekian apa. Dan bila untuk dieksporkan ke luar negara, kerajaan pusat yang mendapatkan hasil juga di atas titik peluh rakyat. Anak kita kerja sekarang, produk yang kita buat, kita dibayar gaji sebagai petugas di sekarang. Hasil pengeluaran produk tersebut apabila dah dieksporkan, kerajaan juga akan menentukan. Kalau tidak ada usaha dalam memprodukkan apa-apa barang tadi, kerajaan tidak akan mendapatkan. Begitu juga dengan apa yang kita ada hari ini. Kita beli baju, kerajaan bayar cukai. Kita beli kasut, kerajaan ambil cukai. Kita beli kopi, gula, beras, susu. Semua barang yang kita gunakan hari ini, kerajaan ambil cukai. Kalau semua rakyat tak beli, boikot satu hari tak beli barang, kerajaan rugi berbilion ringgit. Ini sebenarnya. Hasil sebenarnya adalah atas usaha rakyat, atas setiap kepala rakyat. Maka rakyat yang menentukan duit terkumpul di tanah pentadbiran kerajaan. Bila mari pilihan raya, maka kita mestilah melantik mereka yang amanah, mereka yang telus dalam mengendalikan harta-harta kita bersama. Ini hadirin-hadirat muslimin semua sekalian. Balak pun menjadi kedah, kata ada balak. Kerajaan orang dapat ban, kata harga ban tu, ban balak tu dari kawasan-kawasan tertentu. Tapi bila balak untuk ekspor keluar, kerajaan pusat dapat duit. Kerajaan pusat dapat duit semuanya atas titik peluh rakyat, atas beli jual rakyat tentang pakaian. Sebab itu kita kena kembalikan kuasa kita ni. Bila nak lantik satu pemerintah, pastikan mereka yang memerintah harta benda rakyat ini mestilah bukan di kalangan lanun, rompak dan sebagainya. Sebab itulah hadirin-hadirat muslimin muslimat sekalian, demokrasi yang kita ada hari ini harus kita sedar dan kita faham bahawa kuasa sebenarnya berada di. Apabila kita dapati bahawa dalam pentadbiran kerajaan Barisan Nasional hari ini bukan masa keterusan kita sebutkan, bahkan rasuah berleluasa, penyelewengan, pembaziran, berbagai keadaan digunakan harta-harta yang diusahakan oleh rakyat sebebas mungkin untuk kepentingan diri dan sebagainya. Contoh tengok Syarizat. Tak perlu cerita, semua orang tahu. Duit rakyat 250 juta untuk projek lembu. Dia beli kondo untuk lembu buat kandang. Beli kereta mewah untuk buat lembu. Bawa kerja dia, bawa keluarga pergi melancong dalam negara kerana nak tengok lembu-lembu. Balik main dalam mahkamah, dia sebut, dia kata dia tak tahu pun apa yang dibuat oleh suami dia berkenaan dengan lembu. Rupanya pun dia lembu. Ini adakah orang yang macam ni kita letakkan amanah mentadbir dan mengurus harta kita? Kita sebagai rakyat tak kira apa ideologi politik, kita fikir hari ini siapa yang kita latih untuk tadbir hal hak rakyat. Ini kita jangan tertipu selama 5-60 tahun lebih. Kita berusaha keras untuk dapatkan hak sekadar mana yang boleh. Tapi harta yang kita usaha kita yang didapat oleh kerajaan tidak sampai tahap. Sepatutnya kita lantik orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar amanah, supaya usaha kita ini dimanfaatkan kembali kepada kita, dimanfaatkan kembali kepada kita sebagai rakyat. Tapi bila hasil yang kita buat hari ini begitu banyak, nak masuk hospital kena duit, nak belajar pun kena duit, nak lalu beraya pun kena duit. Ni apa cerita? Apa cerita ni? Yang kita dah potong, hasil pun kita bantu kerajaan. Yang kita jual pun bantu kerajaan. Kita beli baju, bantu kerajaan. Kita beli teh, kopi, gula, apa saja kerajaan dapat. Maka kembalikan hasil tadi kepada kita yang melaporkan untuk kebaikan, untuk kedudukan aset negara. Sebab itulah hadirin-hadirat sekalian, harga demokrasi ini kalau kita faham sungguh, walaupun 5 tahun macam ni, janganlah kita langkahkan lagi kalau kita ada kepincangan pentadbiran kerajaan hari ini dengan kerampusan mereka salah gunakan harta rakyat, duit rakyat, aset rakyat. Kita tidak ada ruang untuk menggunakan mereka memerintah walaupun sehari selepas 5 hari bulan 5 2013 nanti, insyaAllah.
asal parti. Kita tetap sentiasa tertatib dalam perlembagaan parti. Walaupun kita menetapkan Islam, tapi untuk menentukan kesejahteraan ke seluruh rakyat, tak kira rupa agama dan bangsa, tak kira rupa warna kulit mereka. Sebagai rakyat, kalau ditakdirkan untuk merintah, dasar perlembagaan kita kerana Islam itu adil bagi keseluruhan apa saja rupa bangsa dan agama. Kita mesti mentahankan apa yang telah tersirat dalam perlembagaan. Itu bukan seperti UMNO apabila duduk dalam barisan nasional. MCA, MIC, UMNO, dia memperjuangkan kebangsaan dia. MCA pun dia punya asosiasi pertubuhan kebangsaan dia. India, Kongres India, Malaysia, MIC, Malaysia India Kongres pun tubuh kebangsaan dia. Apabila wujudkan satu bentuk macam itu, maka berteraslah tiga bangsa ini wujud. Dalam politik dia berdalilkan mempertahankan bangsa sendiri, maka dia tidak boleh dapat kesempurnaan dengan kesejahteraan. Tetapi kita hari ini, bila berada di dalam Pakatan Rakyat, kita adalah, saya dah sebut, dalam 10 tahun yang lalu, di 10 tahun kebelakangan ini, parti PAS atau Parti Islam Malaysia, tidak ada dalam kepala kita berfikir macam mana China, India boleh berubah. Tak ada. Bukan lama, 10 tahun lebih dulu. Saya dah ceramah di sini daripada tahun 77 lagi, saya dah berubah PAS kelas kawanan. Tak fikir macam mana China boleh sokong PAS. Tak fikir macam mana India boleh sokong PAS. Tak fikir. Kita dah bagi berangan pada UMNO 20 tahun. Tapi UMNO tak mari, yang mari bukan Islam. Ini yang kalau bukti ke depan mata kepala kita. Kenapa orang-orang yang bukan Islam boleh mendekati PAS? Itu persoalan yang harus kita fikir. Kerana kita percaya, pada dasarnya kita berjaya melaksanakan apa yang kita perjuangkan. Bila kita wujud pentadbiran di Kelantan, merupakan satu modul pentadbiran beralaskan apa yang kita buat. Sampai orang yang bukan Islam nampak, Masya Allah, orang Islam kata ini pemimpin yang betul-betul amanah. Tidak ada rasuah, tidak ada pembaziran, tidak ada penyelidikan. Inilah pemimpin yang benar-benar terus, yang boleh menjaga kesejahteraan rakyat, tak kira rupa agama maupun bangsa. Kita menang di Kedah, kita menang di Selangor, kita menang di Perbina walaupun di FP, di Selangor, Pikat, di Kedah, PAS menang. Tapi perkauman diwujudkan dalam gerombolan tiga parti barisan nasional tadi tidak ada di dalam Pakatan Rakyat. Yang kita rasakan bahawa dengan modul yang kita tunjukkan merunsurkan PAS Tabir Kerajaan Raya Kedah, dinilai oleh DAP bahawa inilah slogan kesejahteraan untuk rakyat. Negeri Kedah yang diteraskan oleh DAP, PAS dan PKR nampak ini juga wujud satu keputusan untuk kesejahteraan semua rakyat. Di Selangor diperhatikan oleh PAS dengan DAP tentang apa yang berlaku di Selangor dalam pimpinan PKR boleh selasi dengan kesejahteraan. Ini berbeza. Dengan modul inilah yang kita bentuk. Dan baru-baru ni dalam bulan PAS di All-Star Kedah, kita buat satu Dewan Perhimpunan Cina telah mohon kepada kita untuk buat 3 hari 3 malam selepas Hari Cina baru ni. Perhimpunan 3 hari 3 malam oleh Dewan Perhimpunan Cina. Saya nak kata, entah pergi sebagai malam saja tengok apa yang dia pernah. Kita benarkan satu jalan raya, jalan putra untuk kita tutup untuk beri mereka. Kita ingat betul-betul tak apa hari ya, dia ada orang tak ada. Satu jalan raya sepanjang sampai Temurun, betul. Rupanya yang hadir setiap malam, setiap hari dalam perhimpunan yang dibuat oleh Dewan Perhimpunan Cina itu puluhan ribu.
kita rasakan satu benda yang cukup mengejutkan. Sesudah mana kerajaan Barisan Nasional masa itu di bawah Mahathir Khalid dan Bashir Esko Kanan dia sebut, rantai kampung sampai jalan Dewan dia sebut, dia kata kita bagi kepada Pakatan Rakyat perintah hanya sekadar 3 bulan sahaja. Bulan 3 kemudian, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 kerajaan PAS akan bawa negeri serah balik kepada Barisan Nasional kerana kerajaan tak akan mampu untuk ambil sebuah negeri. Dia bagi tempoh 3 bulan. Memang sungguh. Saya duduk dalam Dewan Kerajaan Negeri. Pendapatan kerajaan negeri hanya sekadar 250 juta. Pengurusan kerajaan negeri ialah sebanyak 350 hingga lebih pada 450 juta lebih. Defisit 100 juta lebih. Kerajaan Barisan Nasional dulu, bila 3 bulan dia tak dapat, dia tak mampu nak bayar gaji, dia hutang dengan pusat. Mailah balik dia pusat, ambil 3 bulan, tak ada pula lagi, dia hutang lagi dengan pusat. Mai lagi 3 bulan, dia minta hutang kerajaan negeri kepada kerajaan pusat sehingga tahap 24 bilion. Ini. Tapi alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat Allah sekalian. 5 tahun kita merintah kerajaan mereka dah lebih pada sepenggal kerana Najib dia tak boleh bubar hingga jadi bubar. Dia tak boleh bubar sampai jadi bubar. 5 tahun lebih kita merintah kerajaan mereka dah. Sekupang pun kita tak nak hutang kepada kerajaan pusat. Kalau kerajaan negeri lain boleh bayar bonus, kita bayar bonus. Kalau negeri lain bayar kenaikan gaji, kita bayar kenaikan gaji. Kalau negeri lain boleh bagi bantuan kemiskinan, kita tambah sekali-kali lagi bantuan kemiskinan. Begitu juga skim kifalah dan sebagainya. Kita buat melebihi apa yang Barisan Nasional buat. Zaman mereka perintah 50 tahun lebih, kerajaan lain tak mampu untuk buat sebuah universiti. Kita buat sebuah universiti. Tidak ada dalam manifesto Belahaya 2008 PAS buat manifesto kerajaan negeri. Dah buat manifesto itu sebuah universiti. Wujud di Kelantan. Tak ada. Tapi kita buat. Kita mampu jaga duit rakyat. Kita mampu untuk menyelesaikan, dapatkan hasil ini kepada rakyat. Mereka tengok kata kita kedah tebang balak habis. Tebang balak, jual balak, nak tanam dia. Dia pun tak tahu. Kerana mereka tak buat benda ini. Kita faham, kita negeri kita yang miskin. Kita belum ada kerajaan pusat. InsyaAllah kalau dapat ini, alhamdulillah lah. Jadi kita nak bantu pada sekolah agama rakyat. Kita nak bantu pada sekolah-sekolah Cina. Kita nak bantu pada sekolah-sekolah India. Kepada orang miskin, nak kira rumah bangsa Cina, India, Siam, bukan Melayu. Kita mesti ada aset khusus, harta khusus yang kita katakan bahawa dia mempunyai sebagai satu dana yang boleh membantu tahap pendidikan ini. Bukan saja rakyat, bahkan institusi pengajian sekali. Kita tebang balak, kita buat tanaman kita. Kita tebang balak, kita buat dusun ria, juga kita separuh-paruh dari mereka itu. Moga hasil inilah apabila kita akan bagi pada sekolah-sekolah agama rakyat, bagi pada sekolah-sekolah Cina Malaysia, bagi pada sekolah-sekolah India. Kalau kita ada dana yang khusus yang telah kita buat persediaan untuk menghadapi kedudukan apa yang berlaku di Kelantan. UMNO tak buat 60 tahun lebih. Tapi kita tak sampai 3 tahun kita buat. UMNO selalu dia kata kita tebang balak. Ayat depan dia nak masuk utuh habis. Tak kepilih. Pergi dia tengok. Ini, bila kita tebang balak, yang kita dah sebut hari ini, saya dalam Dewan Kerajaan Negeri tahun 99 sampai 2004, saya pernah lagi duduk sampai 2008. Saya bertungkat. Tak lama dah, saya kata tu cukup lah Ustaz. Abang saya tak minta lah. Saya tak mahu dah. Dia kata tak apalah. Kalau hendak tadi hari duduk lah, jadi penolong aku di malam suria, aku cukup lah. Bantu kerja sama-sama, orang lama, orang boleh hati sikit-sikit begini. Tahun pertama kita mentadbir kerajaan negeri. Hasil banyak yang sebelum ini mendapat 7.8 juta. Yang paling tinggi dalam sejarah kerajaan Barisan Nasional. Bila kita tadbir kerajaan negeri, kita rasa perlu dapat 10 juta pun cukup tinggi. Kita rasa dapat 10 juta tinggi. Tapi bila kita tadbir kerajaan dalam balok sahaja pada tahun 99, pendapatan kerajaan negeri balok dalam lokasi yang sama
jangka Kediri pun dalam 10 juta. Mari tahun 2010 kita dapat sampai 50 juta lebih, 48 juta. Mari tahun 2011 kita meningkat. Hasil balak dalam keluasan yang sama dengan zaman UMNO, kita dapat balak dengan hasil sebanyak 53 juta. Dan paling mengejutkan, diri kita pun tak percaya pada tahun 2012 hasil balak meningkat sampai kepada 80 juta. Mereka dapat 8 juta, kita dapat 80 juta. Zaman UMNO bukan lagi ada ketirisan, redah turun. Ini dalam pentadbiran dan kerajaan yang tak terus, yang dulukan duit rakyat semana-mana. Ini hasil yang kita dapat. Bahkan apabila kita pegang kerajaan mereka dalam masa 4 tahun saya, kita terus longkar semua GSC, semua jabatan-jabatan, semua agensi kerajaan tentang apa yang dibuat oleh UMNO pada sahaja Kedah dalam pentadbiran kerajaan negeri. Kita korek cara ini tengok. Rupanya nak kata Alibaba 40 nyawa, mereka ni lebih hebat daripada Alibaba 40 nyawa. Tuan-tuan tahu tak? Satu syarikat GSC, Yayasan Islam Kedah, YIKED. Saya dilantik sebagai pengarah dia. Kita cari korek. Jumpa Zaman Osmaro dan jual satu tanah YIKED dengan satu token. Dia jual. Dia ambil duit tu. Selang 2 minggu dia jual tanah yang sama dengan token lain. Ada kelas ni. Bila mari kita merintah kerajaan negeri, kata dua-dua syarikat tu sama. Pasal pakai dapat projek yang tanah yang sama. Token yang pertama pun dia kata dia pada grant dunia begini. Token yang kedua pun dia ada grant dengan begini. Kita kata bukan zaman kita main dah. Bukan zaman kita. Zaman Osmaro sampai sekarang. Syarikat tu tak kira zaman mana, dia bawa, dia saman dalam mahkamah. Bila saman mahkamah, kerajaan negeri Kedah kalah. Atas nama kerajaan negeri Kedah, kita terpaksa bayar 11 juta pajak awal. Kita korek lagi 2-3 kes cepat. Kes ayah dilangkaui. Kes tanam dilada di Kedah, ribuan ekar. Keseluruhan apa yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional yang menggunakan pembayaran, penyelewengan dan sebagainya yang ditanggung oleh rakyat, duit rakyat sekarang terpaksa dituntut oleh mahkamah sebanyak 403 juta. Ini dia penyelewengan oleh UMNO. 403 juta rakyat telah pun dicabuli oleh pimpinan UMNO sebelum ditadbirkan oleh Pakatan Rakyat di Kedah. Dan baru ni YIKED kena sama lagi. Saya kata kira tu bayar sama orang. Bayar. Saya kata doa dia mana? Kena lagi pasal mana bayar? Bayar lagi 18 juta. Kedudukan hari ini bukan 403 juta, tapi sudah menjadi 421 juta penyelewengan kerajaan Barisan Nasional yang ditadbirkan oleh 3 menteri besar sebelum ini. Kita tadbir kena bayar lah. Pasal kena bayar tu mahkamah. Pasal tak nama mereka buat dulu kerajaan negeri. Itu yang dikatakan Kedah adalah kerajaan Pakatan Rakyat tanggung dewa hidup. Mereka punya kerja pengikut duit rakyat yang kita ada kena bayar. Ini benar-benar dilakukan oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional. Kalau kita faham konsep kita hak dalam demokrasi sebuah negara untuk menentukan latih mereka untuk tadbir harta rakyat hari ini, tidak ada ruang bagi muka-muka UMNO Barisan Nasional untuk tadbir negara dan negeri kerana nyata penyelewengan rasuah dan pembaziran berlaku dalam pentadbiran mereka. Sebab itulah saya ingin bersuruh kepada keseluruhan hadirin muslimin di sini sekalian. 5 hari bulan ini adalah penentu bagi kita. Sama ada kita untuk meneruskan mereka mentadbir berterusan ataupun kita kegantungkan mereka dengan apa sekadar 5 hari bulan dan kita takbir kemenangan untuk Pakatan Rakyat Mentadbir Malaysia dan juga negeri yang keseluruhannya, insya-Allah. Ini bergantung pada tuan-tuan. Bergantung pada pengundi-pengundi. Bergantung mereka yang faham hak dan kuasa untuk dasarkan demokrasi ini. Di mana nak diletakkan. Hari ini mungkin rakyat begitu tertekan, tertindas, ditipu dan sebagainya. Bangkitlah kebenaran itu, wahai rakyat.
katanya hasil yang kita usahakan sebagai ayat semua yang terkumpul di pusat